سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Fadhil Ustaz Mak Koya dia suruh untuk tadabbur ayat 3 surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Ayat ni, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Taban dalam hadis Az-Zuhri rahimahullah min hadis Urwa ibn Zubair يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى مهر من نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. طيب, isu ayat ni sebenarnya ataupun sebab an-nuzul, orang yang menjaga anak yatim, orang lelaki jaga anak yatim, di bawah jagaan dia ni ada orang perempuan hak anak yatim. Maka dia tengok orang puan ni hak dia jaga comel, lawa. Lepas tu budak perempuan ni dia kecil lagi, ada harta pusaka dia hak ditinggalkan oleh ayah dia hak meninggal, harta pusaka dia banyak. Jadi penjaga ni dia tamak, dia rakus, dia nak ambil kesempatan atas duit anak yatim hak bawah jagaan dia. Nampak tak? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Bila penjaga anak yatim ni dia tengok anak perempuan ni comel, dia nak kahwin dengan dia, satu sebab dia lawa, kemudian ada harta. Sebelum dia dapat ambil duit dia akan kahwin dengan perempuan ni supaya ambil kesempatan. So lagi satu sebab lagi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, kerana penjaga ini akan bagi dia mas kahwin kurang daripada kadar mas kahwin. Mas kahwin tahu tak? Mahar. Sini bagi kamu Ustaz. Belanja. Oh, panggil belanja. Oh. Jadi dia nak bagi dia duit belanja kepada bakal isteri ni, dia bagi dia duit sikit, dia ambil kesempatan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Apa nak nikah dengan budak anak yatim? Kahwin hak lain.
Fankihu ma taba lakum min nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Boleh kahwin 2, 3 ataupun 4. Teman ikhwan ni, minta maaf, isu poligami ataupun kita kahwin ramah, sebenarnya itu satu perkara yang sangat-sangat baik, penyelesaian untuk umat Islam. Dan satu-satu kemuliaan umat ini adalah boleh kahwin ramai. Sebab penganut fahaman, kita tak panggil agama, Kristian, Yahudi bukan agama, rosak dah. Penganut aliran lain seperti An-Nasara wal Yahud tak boleh. Dia boleh kahwin seorang je, boleh nikah seorang. Tapi tengok gewe tahu gewe, makwo dia, makwo makwo dia ramah pula. Girlfriend ada 10, setiap hari tukar hak baru. Apa benda ni? Ni nama dia menipu. Sebab tu ikhwan ni, kelebihan Islam yang saya nampak lah, kelebihan Islam, kita boleh nikah ramah, tak boleh nipu. Oh ya bini, aku nak nikah seorang lagi, apa mu nak sekat? Dah benda halal. Tapi masalah sekarang ni, minta maaf, kita menuju untuk ke arah ikut orang kafir. Kita nak ikut orang kafir, walaupun dia buat jahat, kita buat jahat juga. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira'. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibr. Kamu akan ikut cara orang sebelum kamu, shibran bi shibr, sejangkal demi sejangkal, sehasta demi sehasta. Walau dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuh. Kalau orang kafir masuk lubang biawak, kamu masuk. Lepas tu bila nak nikah seorang lagi, jadi isu pula. Apa? Sebab nak buat benda baik, halal. Allah kata fankihu ma taba lakum. Allah kata ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Kita boleh 4. Sebab tak ada lebih. Apa puan? Dia bukan kerja dia, kerja kita ni. Kita jatuh. Tengok orang marah. Tak apa nak buat lah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah kata ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'. Al-qawamah, kekuatan orang lelaki. Kita minta maaf bila nikah, bukan kita yang pergi kepada Tok Qadhi apa, Tok Qadhi tanya, nak kahwin ke tak ni? Nak kahwin. Lepas tu dia akan zawajtuka muwakilati hadhihi ala mahri. Dia kata, kita kata, kau bini kata. Siapa hok jawab? Ambo setuju, Tok Qadhi. Hok perempuan ke lelaki hok jawab? Hak lelaki ya, tak kira tina. Ya Tok Qadhi, ambo nak nikah tok lelaki ni. Dah. Kita ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sebenarnya ikhwan ni, dan untuk mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas rawahu al-Bukhari, yaqul radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibn Mad'un at-tabattul walau adhina lahu lakhtasayna. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mereka nak kahwin tapi tak ada kemampuan. Maka mereka tanya Rasulullah, boleh ke tak kita ni nak kasih, tahu kasih? Al-ikhtisar, apa Ustaz nak panggil? Asure. Maksudnya buih. Asure ni maksudnya al-ikhtisar, yakni minta maaf, orang lelaki buat sesuatu kepada hak dia tu supaya tak ada minat. Kasih. Rasulullah tak bagi. Mana boleh? La rahbaniyata fil Islam. Dalam Islam mesti kahwin. Kalau ada kemampuan, kahwin. Wajib, ikhwani. Sebab tu kata Sa'ad radhiyallahu anhu, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman ibn Mad'un at-tabattul. Dalam bahasa Arab dipanggil at-tabattul. At-tabattul yakni tak nikah. Tak boleh. Ini bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau udhina lahu lakhtasayna. Kata Sa'ad,
kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benarkan Uthman ibn Maz'un buat kasih, kami pun akan ikut. Tak boleh. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai orang lelaki, siapa ada kemampuan di kalangan kamu, maka falyatazawwaj. Fa innahu ahsanu lil farj. Jaga. Dan ikhwan, hatta dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, awak mesti kata, oh tak ada binti ustaz. Sebenarnya nikah ini antara sebab kahwin, khususnya untuk orang muda, antara sebab Allah Subhanahu wa taala bagi kekayaan. Sungguh ada ayat dia dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala kata, nah, ayat berapa ustaz? Surah Nisa tak jumpa. Ayuh, ayat apa? Tanya Ustaz Mak. Ayuh, iyakunu fuqara. Ayat berapa Ustaz? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Iyakunu fuqara yughnihim. Nah, ayuh, Allah Subhanahu wa taala sebut surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Wa ankihu, yani kita kena galakkan. Kita sebagai ayah, sebagai penjaga, kita galakkan untuk anak muda. Bukan hanya anak muda, orang tua pun boleh nikah juga. Yang penting ada kemampuan. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, orang salih. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah Subhanahu wa taala akan bagi mereka kekayaan. Ada satu hadis juga, hadis rawah Bukhari, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah majlis, di dalam masjid, dia bangun, kata, ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi ilaik. Ada seorang wanita kata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hebahkan diri kepada engkau, yakni dia nak kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal fa yani fasa'ada Rasulullah nazara fiha thumma ta'ta'a ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok daripada atas sampai bawah, yakni tengok, lepas tu Rasulullah senyap. Senyap dalam keadaan, yalah, dalam keadaan yang yakni agak jangkal, keadaan pelik sikit wanita. Taban ikhwani, ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati. Ini hanya untuk Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. Kalau ada wanita
yang beriman, dia hebahkan. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Kalau dia hebahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Khalisah, hanya kelebihan ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita seperti hadis tadi, dia berdiri di tengah-tengah orang ramai, dia kata, ya Rasulullah, aku telah hebahkan diri aku kepada engkau. In wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Kita tak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kahwin wanita tanpa mas kahwin, tanpa mahar ataupun tanpa belanjaan. Tapi dalam isu wanita ini Rasulullah SAW tak nak. Jadi Rasulullah senyap. Tiba-tiba bangun seorang di kalangan sahabat Rasulullah. Qala ya Rasulullah, zawwijni iyyaha in lam yakul laka haja. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak nikahkan aku dengan perempuan ni kalau engkau tak nak, ya Rasulullah. Taib, orang tu nak kahwin. Tengok ikhwan ni, betapa mudah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudahkan perkahwinan orang di zaman baginda. Dia kata, Rasulullah, aku nak kahwin dengan dia, boleh tak bagi aku kahwin dengan wanita ini kalau engkau tak nak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma ma'aka litusdiqaha. Awak ada duit apa untuk bagi dia sebagai belanjaan, yakni mas kahwin? Qala wallahi ya Rasulullah, laysa ma'i illa izari hadha. Dia kata, ya Rasulullah, aku hanya ada kain belekat ni je, ada kain saja. Allahu akbar. Tapi zaman ni jangan buat naya kat orang. Dia zaman ni tak boleh, dia kena realitis juga. Tapi sahabat zaman mereka, sahabat susah. Bukan macam kita sekarang ni senang. Tapi zaman sahabat memang dia ada kain belekat dia ni, kain izar. Wa qala sahabat yang riwayatkan hadis ini Sahal As-Sa'idi. Sahal ibnu As-Sa'idi, na'am. Kata Sahal radhiyallahu an, laysa ma'ahu illa al-izar, idza ghatta bihi jismahu banat qadamah. Kain dia ni pakai kat atas nampak kaki, pakai kat bawah nampak dada. Kain ni tak cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, mana cukup untuk awak dengan bini awak, kain tak cukup. Subhanallah. Yani kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyap, lelaki pun senyap, duduk dia sedih, tak ada apa. Tapi akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, ma ma'aka minal Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat lelaki ini, apa engkau ada tak hafal Quran ke, pandai nak mengaji? Dia kata, na'am ya Rasulullah, ma'i suratu kadha wa kadha. Ya Rasulullah, aku hafal surah gini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat lelaki ini, zawwajtuka iyyaha bima ma'aka minal Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akadkan nikah lelaki ini dengan wanita tu dengan hafalan Quran yang lelaki ini ada. Subhanallah. Jadi boleh ke tak kalau kita nak kahwin, maksudnya dengan jadikan mas kahwin itu Quran? Boleh. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat, ikhwani, dengan syaratnya pihak wanita pun setuju. Wallahu a'lam. Yani pihak wanita pun naam. Ada riwayat satu lagi seperti Ali radhiyallahu an dalam hadis sahih rawah Abu Dawud. Ali radhiyallahu an nak kahwin dengan Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia, aina sidaquha? Mana mas kahwin Fatimah? Qala wallahi ya Rasulullah, ma indi syai'. Dia kata, aku tak ada benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, manakah perisai yang aku bagi kat engkau hari itu? Maka Ali radhiyallahu an bagi Fatimah perisai dia, perisai besi besar. Nah, dia perisai dalam perai tu kan. Bukan baju besi, orang pegai dalam tangan. Dia bulat. Tepik.
Menepik menepik. Sudah. Menepik, subhanallah. Jadi dia kena mas kahwin. Kena bagi wanita mas kahwin, ikhwani. Taban kenapa ikhwani, subhanallah, yani isu nikah ni secara umum, sama ada hak tak ada bini kena nikah, ada pun ada bini seorang nikah kedua, ada dua nikah tiga. Dia satu, ikhwani, menunjukkan bahawasanya kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa semua tahu kisah 3 orang lelaki datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang mari rumah Rasulullah, falam yajiduhu fasalu azwajahu. Mereka tak jumpa Rasulullah, maka 3 lelaki ini tanya isteri-isteri Rasulullah mengenai cara hidup Rasulullah, ibadah. Lepas tu bila mereka kaji hidup Rasulullah, ada seorang kata, amma ana fa inni la atazawwaju nisa. Ada seorang kata, kononnya dia nak buat lebih. Kononnya Rasulullah dah janji masuk syurga. Dia kata kita kena buat lebih supaya kita lagi buat amalan baik. Kononnya, tengok ikhwani, ini antara fahaman ahli bid'ah. Orang ahli bid'ah ni dia kata tak apa, Nabi ni dijanjikan syurga, kita kena buat lebih. Tak boleh, ikhwani. Seperti mana hadis sahih Muslim, datang seorang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah inni usbihu wa ana junub afa asum. Kata Rasulullah, aku bangun pagi dalam keadaan junub, yakni bersama isteri, boleh tak sambung puasa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ana kadzalik usbihu junuban fa asum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku pun bangun pagi puasa Ramadan, tapi teruskan puasa, mandi teruskan, tak ada apa. Lelaki itu kata, ya Rasulullah, innaka lasta mithlana, engkau tak sama. Fa inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kita tak sama. Engkau telah, Allah Subhanahu wa taala telah hapuskan segala dosa yang dulu dan kemudian. Fa ghadiba Rasulullah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Sebab apa? Sebab adakah kita rasa kena buat lebih supaya masuk syurga? Adakah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cukup sempurna? Ataupun adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menjadi contoh tauladan? Rasulullah marah. Qala inni a'lamukum billah wa atqakum lah. Akulah orang yang paling alim mengenai Allah, paling bertakwa. Ikutlah aku. Sama juga 3 orang ni, ada seorang kata, fa inni la atazawwaju nisa. Aku tak nikah terus. Kononnya nak jadi tunjuk, oh aku lagi hebat. Astagfirullah, bahaya ni. Kita boleh jadi lagi hebat daripada Rasulullah. Yang kedua kata, amma ana fa inni aqumul lail wala anam. Aku nak mendirikan solat qiyamul lail, tak nak tidur. Yang ketiga kata, wa ana asumu wala uftir. Aku nak puasa, tak say buka puasa. Setiap hari nak puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tahu pasal cerita 3 lelaki ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, amma ana fa inni aqumu wa ana. Rasulullah kata, aku bangun sebahagian tengah malam tapi tidur juga. Wa asumu wa uftir. Aku puasa dan ada masa buka puasa juga. Wa atazawwajun nisa. Dan aku kahwin wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Allahu akbar. Hadis sahih. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tak nak ikut sunnah aku, ini bukan orang aku. Bukan orang aku. Allahu akbar. Sebab tu ikhwani, sebab tu kita jangan kita rasa oh kita boleh buat lebih, kita hebat lagi daripada Nabi. Tak. Sepatutnya kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya kahwin ini sebenarnya ikhwani adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang ada bini seorang, sepatutnya kena kahwin yang kedua. Betul ikhwan. Bukan wallahi saya nak royak. Dia akan nampak di situlah kekuatan. Bukan kita nak agah, bukan nak tunjuk ego. Bukan nak tunjuk, tapi kelebihan Allah bagi orang lelaki. Dah orang kata, ustaz takut bini. Jangan takut bini. Salah tu, minta maaf. Kata takut bini ke apa? Kita takut Allah. Kata takut bini buat apa? Tak boleh buat apa. Orang perempuan, cuma kita ni kena jaga dia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis sahih,
qala alaihi salatu wassalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mar'ata khuliqat min dhil'in a'waj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wanita ni Allah cipta dia daripada tulang rusuk hok bengkok. Maksudnya hok dapat bengkok ni. Fa idza aradta an tuqimahu kasartah. Kalau kita terlalu keras dengan isteri, patah tulang rusuk, tulang rusuk dah. Tulang rusuk. Tulang rusuk ni memang bengkok dia sengit. Belok. Dia belok. Belok kita mari tekan sangat, patah pula. Wa in anta taraktahu baqiya a'waja. Kalau awak pula biar tak tegur, belok koho belok pula. Jadi Rasulullah kata istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Kita sebenarnya kena jaga isteri. Kena jaga isteri, di mana kita kena cakap lembut dengan dia. Cakap lembut paling mudah. Orang puan ni dia kalah dengan cakap cara lembut. Memang dia kalau backing juga. Hak jenis backing, Allah, mangkuk gapo terbih belaka. Hak bini tumbuk tok laki ada juga. Tak biasa macam ada juga. Tapi kita ikhwan kita akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yarfa' yadahu qat. Tak pernah angkat tangan, tak pernah. Ala tiflin aw imra'ah. Bayangkan sunnah Nabi. Yang ni orang tak tahu. Dalam bahasa kita tak pernah teh tak. Tak pernah teh, tak pernah pukul ataupun tak pernah angkat tangan untuk memukul atas wanita ataupun kanak-kanak. Tak pernah. Allahu akbar. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya orang lelaki ni dapat kehormatan bila dia tak kecek dia buat lalu. Aku nak nikah. Habis. Tengok. Betul nikah dah. Ni dah 3-4 tahun nak nikah, tak nikah. Ni orang Cina kata ni tak berani suka ni. Tak boleh. Seorang lakon. Seorang lakon. Kena tambah 2, 3. Orang kecek. Orang kecek. Ada alhamdulillah ada rezeki insya-Allah. Ke arah yang ketiga insya-Allah taala. Allahumma yassir. Ikhwani, kekuatan Allah Subhanahu wa taala bagi. Jadi kita jangan mengabaikan. Kadang-kadang orang perempuan ni pandai juga. Dia kata, hak sunnah ni mu tahu, sunnah lain dah. Kata insya-Allah inilah permulaan sunnah Rasulullah SAW. Dia ikhwani, dia ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih rawah Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahada aghyaru min Allah." Ini sifat Allah yang kita tak kenal. Kena belajar. Ma ahada aghyaru min Allah. Tidak ada ahad. Kita boleh panggil Allah ahad, ya. Ma ahada aghyaru min Allah. Tidak ada siapa-siapa lebih cemburu daripada Allah. Allah cemburu? Ya. Apa maksudnya? Cemburu, falidzalika harramallahu al-fawahish. Kerana Allah Subhanahu wa taala cemburu. Apa cemburu? Innallaha yagharu an yazni 'abdahu atau tazni amatah. Allah cemburu bila tengok hamba yang dia kasihi berzina. Tak apa nak berzina. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan, bukan Allah kata jangan berzina, jangan mendekati zina. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sa'a sabila, jalan dia bukan jalan yang selamat. Sebab ikhwani, manusia bila terlibat dengan zina, wala'iyadzubillah, dia akan jadi masalah ketakih. Naam. Sama, wala'iyadzubillah, seperti najis dadah. Sama. Hak ni jahat. Zina pun jahat. Dia bila masuk dalam jalan yang kotor ini, dia tak boleh tinggal. Sebab tu kita pun tak boleh minta maaf. Orang lelaki sekarang ni, ada gawe. Tak apa-apa gawe. Kenapa nak gawe? Ni kawan terus. Nak bergawe. Cakap kat dia, aku jumpa ayah awak. Pergi jumpa wali. Sebab ikhwan ni kena ingat, paling penting orang sunnah ikut ahlul hadis. La nikaha illa biwali. Wallahi ikhwani, ini paling penting. La nikaha illa biwali. Nikah tak akan sah melainkan ada wali.
Jangan pakai mazhab ahlul ra'i. Kononnya tak ada wali. Tak, mazhab ahlul hadis. Semua Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Sufyan al-Thawri, wa Laits bin Sa'd, semua ulama hadis mesti ada wali. Sebab Rasulullah kata, la nikaha illa biwali. Tidak akan sah nikah melainkan ada wali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih qala, ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha fanikahuha batil. Mana-mana wanita kahwin tanpa izin wali, maka perkahwinan dia batil. Allahu akbar. Jadi sebab tu penting ikhwan ni, walaupun tua ke apa, nak kahwin janda, jumpa ayah dia. Janda 40, jumpa ayah dia. Ayah 70. Ayah suka tua, nikah anak hamba 40 lebih. Ayah nak nikah. Bagus demo. Dia sokong ikhwan ni. Kita tak tahu. Tapi kalau kita insya-Allah niat kerana Allah Subhanahu wa taala, lepas ni rasa tak boleh mengajar dah sini. Belakang malu. Nah. Baik, insya-Allah. Nah. Wallahu a'lam, saya tak nak panjang, cukup dah sikit lagi kita. Nah. Taban ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Rasulullah yang boleh kahwin ramai. Kita boleh 4 sahaja. Tapi Rasulullah Allah bagi dia ramai. Dan kena ingat, perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kerana nafsu, tidak. Perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk ajar kita. Untuk ajar kita, sedangkan kita boleh melihat satu-satunya isteri Rasulullah darah muda Aisyah radhiyallahu anha kerana wahyu. Ada hadis saya nak kongsi insya-Allah, hadis yang sangat indah mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Hadis Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urituki fil manami marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada kekasihnya Aisyah radhiyallahu anha, aku telah melihat engkau dalam mimpi 2 kali. Taban mimpi Rasulullah hak, benar. Mimpi kita dok campur macam-macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah 2 kali dalam mimpi. Idza rajulun yahmiluki fi sarqati harir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat engkau, seorang lelaki bawa engkau dibalut dengan kain sutera. Fayaqul hadhihi imra'atuk fakshifha fa idza hiya anti. Datang malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa Aisyah radhiyallahu anha dibaluti dengan kain sutera. Kemudian kata Rasulullah, faakshifuha, bila Rasulullah selak kain sutera, tengok rupanya Aisyah radhiyallahu anha. Faaqul in yakun hadha min indillah yumdih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tengok mimpi ini sebelum kahwin dengan Aisyah, Rasulullah kata, kalau ini perintah Allah, aku kena taat. Maka sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Aisyah ummul mukminin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ikhwani, Allah Subhanahu wa taala membenarkan Rasulullah kahwin ramai. Kita hanya boleh 4 sahaja. Tapi kalau tak mampu, tak salah, 1 pun dah cukup, tak apa. Kau kata, ustaz ni nak suruh kahwin ramai, berat ni, tak mampu ni. Tak apa ikhwani, kalau sore tak apalah, sore lah. Tapi kalau ada kemampuan, insya-Allah. Dia biasa hok nikah 2, dia nak yang ketiga. Biasa. Subhanallah. Sebab benda halal. Dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita insya-Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tahniah kepada semua jemaah Masjid Pantai ini. Jazakumullahu khair. Moga Allah kekalkan kamu atas Quran dan sunnah wa ala manhaj as-sahabah was salaf as-salih. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tuthabbitana 'ala al-Qur'ani was sunnah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbana 'ala dinik. Ya Allah, wahai membolak-balik hati manusia, kekalkanlah hati kami atas agamamu. Allahumma nas'aluka ya Rabb, Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'
ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من عين لا تدمع ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب له سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.